Terima kasih Ustaz Wan, yang dihormati Dr. Usnani, Direktur Salpat, Madam Mazlina, Dr. Marsufah, seterusnya semua staf Salpat sekalian. Okay, tuan-tuan buka surah Al-Kahfi ayat 82. Tengok ayat 82. InsyaAllah tadabbur ringkas kita 10 minit mengenai ayat ni. Ayat ni cerita mengenai pengembaraan Musa dan juga Khadir. Dalam satu pengembaraannya kita tahu Khadir dengan Musa sampai ke sebuah tempat, pasal ada dinding nak terbalik. Lalu Khadir tolak dinding tu diselamatkan. Waktu Musa pun pertikai. Musa kata, "Law ittakhadhta alaihi ajra", baik minta upah, sebab kita minta makan pada penduduk tempatan tak bagi. Lepas tu di akhir pengembaraan itu, Khadir telah memberi penjelasan ayat yang ke-82. Dia kata, "Wa ammal jidar", adapun dinding aku tegakkan itu, dia kata, "Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah", menjadi milik dua anak yatim di negeri ini. "Wa kana tahtahu kanzul lahumā", bawah tu dia kata ada khazanah terpendam untuk mereka berdua. "Wa kana abuhuma salihan". Okey, fokus kita perkataan "wa kana abuhuma salihan". Wa kana abuhuma salihan ni, kalau ikut ulama tafsir dipanggil jumlah i'tiradiyah. Maksudnya ayat luar yang kalau tak ada dalam ayat ni pun ayat ni tetap difaham. Contoh kita abaikan ayat ni. Allah kata, "Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā", kita skip, "fa arada rabbuka an yablugha ashuddahumā". Ayat ni akan tetap difahami. Maksudnya dinding tu milik dua anak yatim di negeri ini, bawahnya ada khazanah terpendam untuk mereka berdua, dan Allah nak sampaikan usia dewasa mereka. Tetapi kenapa Allah masukkan perkataan "wa kana abuhuma salihah"? Difaham oleh para ulama tafsir, kata jumlah i'tiradiyah, ayat luar yang dibawa masuk dengan peranan tertentu. Para ulama tafsir bila mereka membincangkan ayat ni, dia kata kesan ayah kepada kedua anak yatim ini saleh memberi kesan kepada penyelamatan harta. Dia macam ni, kalau sekiranya ayah dua anak yatim ni bukanlah orang saleh semasa hidupnya dahulu, harta terpendam ini tidak akan diselamatkan Allah. Mungkin Khidir tak akan dihantar Allah ke sini, lalu rumah ni akan runtuh, lalu harta terpendam itu akan terlihat oleh penduduk negeri ini, mereka pun akan rampas, lalu hak si anak yatim akan dinafikan. Tetapi kenapa Allah Ta'ala hantar Khidir, tegakkan dinding supaya selamat harta anak yatim ini? Para ulama tafsir kata, "Wa kana abuhuma salihah", kerana ibu bapa mereka dahulunya adalah orang saleh. Jadi fokus penting kepada tadabbur kita hari ini adalah sifat saleh. Sifat saleh seorang lelaki, dia boleh membantu anak cucu cicit dia. Dan kalau ulama tafsir bincang lagi, dia kata "wa kana abuhuma salihah" ni bukan ayah direct, katanya datuk ke-7 mereka, atas lagi 7 lapis ke atas. Lepas tu kita kata orang soleh ni dia manfaat dia bukan sekadar kepada orang di sekeliling, tetapi kepada anak cucu cicit sampai ke bawah. Dan kita boleh tengok contoh, kita ambil contoh yang paling dekat di Kelantan. Nama dia Tok Kenali, semua kenal. Tok Kenali ini kita kata orang soleh, dan diiktiraf sebagai orang alim faqih, dan diiktiraf sebagai antara wali Allah lah. Kita tengok anak cucu cicit dia bukan calon-calon. Contoh anak dia Haji Saleh. Haji Saleh ni ada seorang anak lagi namanya Abdullah. Kalau di Kelantan yang orang kenal Abdullah Al-Qari, sebab dia ni suka membaca. Rumah dia di Kubang Krian. Kalau pergi ke rumah dia di Kubang Krian tu, dia depan rumah dia tu ada satu blok bangunan yang besar, library dia besar sungguh. Dan Abdullah Al-Qari ni antara kelebihan dia, anak dia, saya ingat ada 10 ke 12 orang. Anak dia semua yang pemegang PhD dalam bidang pengajian Islam. Dan antara seorangnya nama dia Dr. Ahmad Najib. Dr. Ahmad Najib ni masa saya belajar di Mahad dulu, dia dapat best student belajar di Madinah, best student satu dunia. Lepas tu dia sambung master PhD, dan dia tenaga pengajar di Akademi Pengajian Islam di Nilampuri, Kelantan. Jadi isu dia bukan Abdullah Al-Qari tu, bukan Haji Saleh, tapi kerana salehnya Tok Kenali, benda turun ke bawah. Jadi motivasi kepada kita kena cuba sedaya mampu untuk kita menjadi orang saleh. Sebab apabila kita jadi orang saleh kita itu bukan setakat
dapat ke kita, tetapi turun ke bawah kepada anak cucu cicit kita. Kemudian bila cerita mengenai soleh ni, ada hadis yang biasalah kita dengar. Nabi kata bila mati anak Adam, terputus amalan melainkan 3: sedekah jariah, sedekah yang pahala sentiasa mengalir, ilmu yang diambil manfaat, dan juga anak soleh yang mendoakannya. Cuma kesilapan setengah orang kita, dia tak berapa nak soleh tak apa, dia jin ifrit tak apa, janji anak tu soleh. Lalu si ibu ayah tak sedar ke diri ni, hantarlah anak pergi sekolah tahfiz. Dan tambah menyedihkan, hak mak ni pergi hantar anak sekolah agama ni, selamba je tak pakai tudung. Ni berlaku di sekolah anak saya. Sehingga budak-budak sekolah ni, anak-anak saya, masa dia darjah 2, semua pakai jeling. Teruknya mak kau. Tapi tanya mak dia kenapa hantar sekolah agama. Ialah air ni dah lah tak soleh, jadi air nak lah juga anak air anak soleh, sebab tak air hantar mengaji sekolah agama. Kalau kita jumpa orang macam ni, kita kena kata ke dia, awak tidak adil. Sebab apa? Awak nak anak soleh, tetapi awak tak cuba jadi soleh, sebab awak ni pada masa yang sama adalah anak kepada mak ayah awak. Kesianlah mak ayah awak tak dapat ada orang anak soleh. Jadi sepatutnya kita kata rantaian soleh ini, kita soleh turun kepada anak-anak kita, sama juga kita juga anak, kita doakan mak ayah kita. Kemudian cerita pasal orang soleh ni, tadi saya kata bincang dia turun ke bawah soleh dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Soleh ni juga dia boleh naik ke atas manfaat dia. Dalam sebuah hadis, hadis Musnad Ahmad, Allah Ta'ala dia angkat darjat seorang hamba soleh dalam syurga besok. Lalu lelaki soleh tu kata, dia kata apa? Dia kata, ya Rabb anna li hadih. Dia kata, Tuhan, mana macam mana aku boleh dapat darjat tinggi ni? Lepas tu katanya Allah, bistighfari waridika lak, kerana istighfar, doa pengampunan anakmu untukmu. Jadi kelebihan anak tu soleh, didoakan kepada mak ayah dia mungkin tak berapa nak soleh, diangkat darjat dalam syurga besok. Selain daripada itu, kita baca dalam solat, baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Doa ni dalam Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Nabi ajar, Nabi kata baca ni, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lepas tu Nabi kata, fa innahu idha qala dhalika asaba kulla abdin salihin fit samai wal ard. Dan bila membaca macam ni, doa hamba saleh yang kamu doakan itu akan diterima oleh semua hamba Allah yang saleh, di mana saja, di langit ataupun di bumi. Tuan-tuan, saya baca bahawa ni buku terbaru saya baca, tajuk dia Restu Ibu. Dan hak tulis buku ni seorang tokoh akidah di Malaysia, Profesor Abdul Fattah Harun. Cerita pengalaman dia daripada kecil belajar sampai ketua. Dan antara idea yang dibawa berdasarkan doa ni, dia kata apa? Nabi kata bila kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, doa ni kalau kena orang salih semua sekali yang berada di langit ataupun di bumi. Kata yang Profesor Abdul Fattah Harun, di langit. Nabi sebut orang salih di langit. Maksud dia kata kemungkinan ini idea berkaitan dengan alien. Mungkin ada di luar sana di langit tu, di galaksi lain tu, dia kata ada makhluk-makhluk Allah, alien ke yang salih. Kalau kita baca doa ni, kena juga kepada mereka. Subhanallah. Itu antara satu sudut pandang yang dibawa oleh Profesor Abdul Fattah Harun. Buku tu ada, kalau siapa nak pinjam boleh. Dan terakhir sekali, cerita mengenai orang salih ni, saya baca sebuah ayat dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 196. Allah kata, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Kenapa ayat ni turun? Sebab ayat sebelum-sebelum ni cerita mengenai bagaimana musyrikin Quraisy ataupun para penyembah berhala menganggap berhala-berhala itu boleh memberi manfaat, mudarat, melindungi mereka. Lalu Allah turunkan ayat ini kepada Nabi. Allah kata tidak, bukan benda-benda tu yang boleh melindungi aku, tetapi Allah yang menurunkan kitab. Kemudian di hujung tu Allah kata wa huwa yatawalla as-salihin, dan dia Allah yang yatawalla, yang memelihara, mengurus tadbir orang saleh. Cerita ayat ni tuan-tuan, cerita kematian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dekat-dekat di Nazak, sebelum dia meninggal dunia, dia racun. Umurnya 39 tahun Qamari, dan dia cuma memerintah dalam tak sampai 3 tahun pun. Tetapi legasi keadilan dia dibualkan, dijadikan contoh sampai sekarang. Itu antara contoh kita kata wali Allah. Dekat-dekat dia nak mati tu, adalah penasihat ataupun orang duduk tepi katil dia tu kata Amirul Mukminin, macam mana kamu ni terlalu amanah sehingga kamu tinggalkan anak-anak kamu ni tanpa harta sedikit pun,
daripada apa sepatutnya kamu beri harta negara lah. Dari khalifah dia boleh petik. Kata Umar bin Abdul Aziz, tak apa, panggil anak-anak aku. Lepas tu anak-anak semua masuk dalam belasan orang, duduk di tepi katil dia. Lepas tu dia kata apa? Dia kata anak dia tu rata-rata belum balik, kecil lagi. Lepas tu Umar bin Abdul Aziz dia kata, wahai anak-anakku, demi Allah, aku tak pernah menghalang hak kalian. Aku juga tidak akan ambil harta orang ramai untuk diberikan kepada kalian. Ini contoh sifat amanah. Jadi PRU akan datang, tolong jangan pangkah. Ahli politik yang confirm dulunya kurus, lepas jadi ahli politik, lepas jadi menteri gemuk, sampai kena kencing manis potong kaki. Dia kata, demi Allah, dia kata, aku tidak akan ambil harta orang ramai untuk diberikan kepada kalian. Kalian semua boleh jadi orang baik ataupun sebaliknya, ataupun orang tak baik. Jika kalian orang baik, maka Allah akan jaga urus kehidupan kalian. Dia pun baca ayat tadi, wa huwa yatawallas salihin. Lepas tu dia kata, gimana kalau jika kalian tidak saleh, aku tidak akan tinggalkan padanya sebarang harta yang boleh bantu dia tu untuk jadi jahat. Jadi dia kata, bangunlah kalian dan teruskan hidup seperti biasa. Maksudnya dia bulat-bulat kata, kalau kau orang saleh, Allah akan jaga kalian. Dan orang cerita kisah ni, dia kata anak Umar bin Abdul Aziz kemudiannya pada zaman berikutnya, dalam kalangan anak dia ada yang boleh memberi kuda untuk jihad pada jalan Allah sebanyak 100 ekor. Maksudnya rezeki dia melimpah-limpah kerana salehnya. Allah alam. Jadi kesimpulannya, tinggal seminit lagi. Kesimpulannya, saleh ni penting, sifat saleh penting. Dengan sifat saleh kita berdasarkan ayat surah Al-Kahfi, Allah jaga kita, jaga anak cucu kita. Dan sifat saleh ni perlu dimiliki semua. Sebab kita nak anak saleh, kita juga anak. Dan sifat saleh kita ni akan menjadi legasi berterusan sampai bila-bila. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.